Okay, sekarang kita akan proceed kepada example yang keempat. Okay, X ln X. Soalan ni nampak macam boleh guna substitution kan? Okay, saya tunjuk apa yang boleh guna substitution. Kalau nak guna kaedah substitution, soalan dia akan jadi macam ni. Sama ada ln X per X ataupun 1 per X ln X. Okay? Kalau nak guna kaedah substitution, kita mesti ada 1 per X dalam persamaan. So, nampak kat sini? Ada per X, ada per X. Tapi sebab X dengan ln X ni duduk dekat level yang sama, 1 per X tak wujud, maka kita tak boleh gunakan ln ni sebagai U untuk substitute. So, senang cerita lah. X ln X tidak boleh diselesaikan menggunakan kaedah substitution. Okay? So, dia sedikit berbeza dengan tadi. Kita dah biasa dengan soalan 1, 2, 3 tadi, iaitu polinomial akan jadi U. Kan? Sebab bila polinomial jadi U, kita boleh differentiate sampai kosong. Tapi untuk case ln, tak boleh. Okay? Bila kita ada ln, according to Lopet, ln will always the first priority untuk jadi U. So, doesn't matter lah ada polinomial, trigo ke, exponent ke apa ke, bila ada ln je, dia automatic akan jadi U. Okay? So, kita pun gunakan kaedah table. So, macam biasalah, construct table. Okay, so U kita adalah ln X. Dan dV kita adalah X. Okay, so biasanya lah, according to my experience, at least in dalam silibus asasi, bila guna kaedah table ni, atau guna kaedah formula, ada soalan yang melibatkan ln, hanya perlu integrate sekali sahaja. Ataupun differentiate sekali je. So, macam case ln X. Differentiate sekali, dapat 1 per X. Okay, cukup. Okay, X follow lah. So, kalau kita ada X untuk kita integrate, maka kita akan ada X square per 2. Cukup. And then kita akan ada plus, minus. Ponek kat sini. Cuma bila kita ada case yang bila guna kaedah table, kita punya last row tu bukan kosong. Okay, sekarang kita revisit balik kejap. Example sebelum ni. Dalam example sebelum ni, our last row ada kosong kat sini. Kosong, kosong, dan ada satu lagi, kosong. Okay, so dalam example yang kita tengah bincangkan ni, kosong tu tak ada dekat last row. So, how do we handle that? Okay, saya akan tunjukkan macam mana. So, kita pun dah selesaikan table ni. 2 row cukup. Kita pun selesaikan dia. So, the integration of X ln X adalah sama dengan, okay, kita buat arrow macam ni dulu. So, kita ada first kali positif X squared per 2 darab ln X. So, kita ada X square per 2 ln X. Okay, lepas tu, yang terakhir, okay, kita tak boleh buat arrow ke bawah tau. Tengok ni. Kalau buat arrow macam ni, betul ke bawah, dia tak ada. Dia tak ada partner kat bawah ni. So, arrow yang bawah sekali ni, dia akan jadi straight. Tapi, bila arrow tu straight, integration masih belum dibuat lagi. Maknanya kalau kita nak tulis balik yang last sekali, okay, kita tulis dulu. So, kita ada minus 1 over X darab X square per 2 kan. Yang ini sebenarnya ada integration. Therefore, kita sebenarnya ada minus the integration of 1 over X darab X square over 2 terhadap X. Okay. Bila awak nampak case macam ni, jangan gelabah. Sebenarnya ini kita boleh cancel je. Kan? Awak cancel ni, maka tinggallah X sahaja. 1 per 2 tu boleh bawa ke depan. So, kita ada X square over 2 ln X minus, okay, 1 per 2 saya bawa ke depan. X ni dengan ni boleh cancel. So, sebenarnya kita nak integrate X dx sahaja. Okay. So, sebab tak muat, saya bawa ni ke sebelah. Okay, so, integrate X dapat apa? Dapat X square over 2. So, kita pun tulislah jawapan dia. X square over 2 ln X minus 1 over 2 X square over 2 plus C. So, selesaikan dengan cantiknya. Maka jawapan akhir kita adalah the integration of X ln X terhadap X adalah sama dengan X square over 2 ln X minus 1 over 4 X kuasa 2 tambah C. Okay? Boleh?